Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, hari ni first day of puasa, kita ada konten yang terbaru. Aku baru dapat satu benda yang untuk aku buatkan sebagai konten di dalam Zaf Vlog ni. Seperti mana yang you guys tahu, di social media Zaf dah post dua post yang agak berbeza. Satu post daripada pihak A dan satu post daripada pihak B mengenai filem Misteri Delilah. Alright, kalau yang mana yang tak tahu, aku bagi ringkasan kepada kes yang disebutkan, okay, dalam sehari dua ni. Okay. First of all, filem Misteri Delilah adalah sebuah filem arahan Syafiq Yusof yang telah ditayangkan pada tahun lepas, dan beberapa hari selepas filem itu ditayangkan, tercetusnya satu benda yang sangat viral, iaitu filem Misteri Delilah dikatakan meniru sebiji filem 1986, sebuah filem US iaitu The Vanishing Act. So selepas kes itu berlaku, banyak pihak yang menghentam, yang menghentam Syafiq Yusof, Scope, Astro Shaw, banyak gila hentam lah. Aku pun macam mana nak masuk campur kan. So dah banyak gila hentam, tapi tiada satu respon pun daripada pihak mereka. Tak ada satu platform pun yang cover tentang respon mereka. So benda tu viral dan semakin lama graf tu semakin naik, dan makin lama makin orang melupakan lah benda tu. Benda tu dah lama kan, orang pun dah makin lupa tentang benda tu. And then semalam saudara Zainul Abidin ada mengepost tentang isu tersebut. Okay? Setelah lebih setahun lebih, memang dah exactly a year after filem itu ditayangkan, masih lagi tiada respon daripada pihak mereka, daripada pengarah ke, daripada Scope, daripada Astro ke. Tak ada statement langsung. So aku sebagai seorang yang pernah support filem tu tahun lepas, aku nak berkongsi lah tentang benda tu kan, sebab aku pun menunggu dah setahun lebih tapi tak ada statement. So aku copy Zainul Abidin dengan kebenaran dia, aku copy dia punya post, aku post di Facebook, Zaf Vlog, semua platform. Okay, and then found out after that, 6 hours after that, pada waktu sahur tadi, selepas selesai sahaja aku sahur, nak tunggu waktu subuh, and then Zainul Abidin telah menghantarkan satu mesej kepada aku. Dia bagi satu link, buka tengok-tengok, ada satu Facebook profile yang bernama Muhammad Syafiq telah mengeluarkan satu statement yang sangat panjang. Okay? Sangat panjang sehingga aku pun rasa serabut. Macam mana aku nak compilekan benda ni jadikan satu post, sebab panjang gila. Aku nak copy masuk ID pun tak payah cerita pasal benda tu, panjang gila. Dia telah mengeluarkan satu statement. Korang boleh pergi tengok dia punya statement kat bawah. Statement daripada Zainul Abidin yang pertama tu, aku ada bagi link dekat bawah. Statement daripada Muhammad Syafiq juga telah aku bagi link kat bawah. Korang boleh tengok link tersebut, aku tak nak baca, terlalu panjang. So dia telah merespon di Facebook sendiri, and benda tu dah settle lah. Aku pun dah copy statement daripada Syafiq Yusof tu ke platform social media aku. So untuk bagi inilah, untuk memberi pengetahuan kepada orang awam semua tentang apa yang berlaku daripada pihak Syafiq sendiri. So aku macam, okay, dah settle. Aku tak ada nak ambil masuk campur dah lepas tu, sebab aku macam benda tu pun dah lama kan, setahun lebih. Aku pun macam malas nak cover. Tapi aku ada perasan satu dua komen yang menyatakan, Zaf, aku nak dengar apa pandangan kau terhadap perkara yang berlaku ni. So here's the thing, ini adalah daripada pandangan aku. Okay, ini tak ada kena-mena dengan pihak-pihak produksi filem ke apa ke. Aku still macam dulu juga, Pure Pixels. Anda aku under Pure Pixel, seorang je. Okay. Sejujurnya I felt betrayed. That was the first word came out of my mouth. I felt very betrayed. Sebab Misteri Delilah merupakan sebuah filem yang pertama aku cover banyak benda. Okay, korang sendiri tahu aku banyak support filem ni. Daripada first thing first, daripada unboxing invitation card, unboxing kotak dark web kononnya kan. Tapi aku daripada situ, lepas tu pergi ke event premiere, aku buat live. Lepas tu, selepas tu Astro Shaw sendiri jemput aku, bukan atas nama siapa tau, dia jemput aku directly untuk pergi interview Syafiq Yusof. So aku ada konten lah, aku macam dihargai. Aku macam wah, not bad lah. Aku ada peluang untuk besarkan lagi nama Pure Pixels, nama Zaf Vlog dengan interview Syafiq Yusof. So at that point, yes, aku suka. Aku masih lagi suka filem Misteri Delilah. So aku nak support lah filem tu, sebab filem tu filem gempak. Bagi aku adalah filem gempak. Okay, so aku support sampailah kes tu berlaku. Aku jadi macam, alamak, macam mana ni?
takkan macam mana boleh di kantoi pula benda ni kan. Aku macam pahalat ni kan. So at that moment, aku sebenarnya sepanjang aku support filem tu, aku mengharapkan dia respon waktu tu. Aku mengharapkan dia respon semasa aku tengah backup dia dengan beberapa video aku buat. Misteri Delilah scam, spoiler talk, banyak lagi lah konten tentang Misteri Delilah kan. So aku mengharapkan semasa aku buat posting video-video tersebut, aku harap dia respon waktu tersebut lah, supaya benda tu tutup, kes tutup, tak payah lama-lama. And tidak, he kept quiet about it. So aku macam, alamak, entahlah, ini filem pertama aku nak fully support, nak support filem gempak, nak ramai orang tonton filem tempatan. So aku jadi macam betrayed, rasa macam kena apa. Sebab masa interview tu, masa sesi mulut puaka dengan dia tu, kamcing je, okey je. Sebab kita orang, itu first time aku jumpa, dan itu adalah the last time aku jumpa dia. Dan aku siap bagi name card lagi. Kalau ada apa-apa masalah ke apa ke, kalau apa video mulut puaka tu ada something yang apa tersilap cakap ke apa, nak minta aku bawa keluar ke apa, bagi tahu. Lepas tu kalau ada future project, boleh bagi tahu aku boleh cover secara percuma. That's the thing. Aku cover semua benda tentang Misteri Delilah tu, dan semua filem-filem, in fact semua filem yang aku support selama ni free. Dia orang tak pernah bayar aku. Okay, that's the thing. Aku dah buat benda tu ikhlas, and then tiba-tiba dia senyap. Aduh, time tu aku rasa macam dengan reviewer lain pun menghentam aku, kononnya kata aku ni apa penjilat Syafiq lah, apa kena bayar lah dengan Astro semua kan. Aku macam, aku malas nak respon, sebab lagi aku respon lagi dia orang so aku macam, at last a year after that, tiba-tiba dia bagi statement yang menyatakan, dan statement dia agak kabur sebenarnya. Dia tak nampak adakah betul dia meniru ataupun tidak. Yang aku faham adalah dia punya filem tu was one of the 7 adaptations from the original screenplay ke apa tak, daripada ni lah, teater apa tak, adalah satu nama teater tu. Dan Vanishing Act was one of the 7 adaptation. Dia kata, aku rasa macam dia nak kata filem tu adalah kebetulan tersama dengan filem dia, rasanya lah. So lepas tu dia bagi comparison terhadap filem US, di mana filem-filem US pun banyak yang apa mengadaptasikan daripada sebuah filem, kemudian jadikan filem dia, tapi dia berubah, banyak benda boleh berubah. So tapi konsep dia sama. Okay, adaptasi. Tapi the weird thing about Misteri Delilah is, aku difahamkan filem ni bukan adaptasi, it's a remake. It's like a literally 100% remake. Dia tukar, okay, contoh aku bagi example, ada yang Zainul Abidin bagi tahu ni, iaitu daripada anjing jadi kucing daripada apa priest jadi imam, pada whisky, pada teh dan kopi. So benda macam tu. So aku tak pernah tengok Vanishing Act tu, so aku tak boleh nak judge berapa percentage yang sama. Tapi kebanyakan orang reviewer yang luar sana, korang boleh tengok review lain juga, yang menyatakan hampir banyak gila sama. So aku macam okay, aku pun malas nak ambil pot lah benda kan, dah lama kan. Tapi aku nak highlight satu perkara yang respon daripada Zainul Abidin yang terbaru. Okay, yang ni korang boleh pergi tekan link kat bawah, respon terbaru Zainul Abidin. Dia ada mengatakan benda yang aku agak suka. Okay, first of all dia kata, look, as an audience, my only concern is with the filmmaker's craft, product dia. Okay, when they came out with the movie, I have the full right to talk about it. Yes, aku sangat setuju dengan benda ni. Bila filem tu dah dikeluarkan di Pawagam, kita semua penonton yang membayar tiket pergi menonton filem tu, yang tengok pirate tu pergi mampus lah. Tapi kita yang pergi beli tiket untuk menonton filem ni, kita berhak untuk mengatakan adakah filem ini best atau tidak. Aku sangat setuju dengan statement Zainul Abidin ni. What the filmmaker goes through before making a film, while making the movie or after making the movie, is honestly not of my concern. Aku sangat setuju. Aku sangat setuju dengan statement Zainul Abidin. Itu bukan tak ada kena-mengena dengan aku, itu kena-mengena dengan kau. Kalau kau nak promosikan filem itu dan kau bagi tidbits tentang backstory, tentang behind the scene dengan filem tu, okey, bagi untuk promosikan filem tu. Tapi sekarang ni benda ini dah jadi bukan promosi, ini adalah case, isu yang menyatakan filem kau peniru, tu je. So kau tak perlu letak
masalah belakang tabir, ada masalah dengan family, dengan abang sendiri, tercabar dengan abang sendiri. Benda-benda tu semua tak penting. Sekarang ni kes dia adalah filem kau meniru Vanishing Act. Betul ataupun tidak, itu je. Tapi sampai ke sudah aku baca macam tak ada gak statement yang fully clarify tentang adakah betul dia meniru. Setakat ni yang aku faham, filem Vanishing Act tu adalah salah satu adaptation daripada 7 adaptation yang lain. Selama lebih setahun aku menunggu statement. Hari ni baru dia keluar. So aku macam I don't know. Aku tak tahu apa niat dia untuk keluarkan statement tu sekarang. Adakah sebab kita orang post benda ni, ataupun disebabkan kita orang post ini beberapa bulan sebelum filem Abang Long Fadil 3 keluar dengan Polis Evo 3 keluar. Untuk pengetahuan semua, aku difahamkan dua-dua filem tu bakal keluar pada bulan 7. Tapi tak tahulah delay ke apa kan dengan PKP semua ni. Tapi kita tak tahu apa niat sebenar dia untuk keluarkan statement tu. Adakah disebabkan kami yang pergi post benda tu untuk bangkitkan kembali selepas tahun? Aku tak pasti benda tu, tapi aku hanya boleh berhusnuzon je lah. Aku harap dia post benda tu sebab dia nak clearkan nama dia sahajalah, bukan untuk clearkan nama dia untuk mempromosikan filem akan datang. Okay, but itu cerita lain. Abang Long Fadil 3 dengan juga Polis Evo 3. I just wish that you had responded last year. Kalau kau respond tahun lepas, confirm benda ni takkan berlaku. Benda ni takkan. Biarlah apa orang nak kata sekalipun tentang filem kau, tapi kalau kau respond waktu tersebut dengan mengatakan adakah macam sekarang ni lah, statement ni dikeluarkan pada tahun lepas, benda tu tak ada pertikaian lain lah. Sebab sekarang ni bila dah kau keluar statement macam tu, dia dah macam dia related dengan filem yang akan datang kau. So benda tu nampak berbau macam cuba menutup kesilapan kau sendiri, tapi at the same time kau ada sebab kenapa kau keluar waktu sekarang ni. Macam tu lah. Cuma aku just mengharapkan sebenarnya kau keluar statement tu pada tahun lepas, tapi selama setahun tak ada orang respon. Aku pun, that was the first moment yang aku had trust issue with orang industri. Sampai ke sekarang aku kena ban Lestro dengan Primeworks. Kau bukan tahu pun kan, aku kena ban. Walaupun aku kena ban semua tu, tapi aku still support filem-filem dia orang. Agent Ali The Movie daripada Primeworks, aku support. Filem apa ni Astro Shaw. Oh, Bobo Boy aku support. Oh, dulu animasi ya. So aku, walaupun korang ban aku, tapi still aku support filem korang. Tak lah, aku pun malas nak cerita dah pasal benda ni. Sebenarnya statement yang dikeluarkan tu berpihak kepada dia. Orang Malaysia ni kena pula bulan Ramadan kan, sebuah bulan yang sangat mulia ini. Kita sebagai rakyat Malaysia memang berbesar hatilah untuk memaafkan dia, okay, setelah apa yang dia telah lakukan. Kita rakyat Malaysia memang intended, memang sangat bermulia hati, sangat baik orangnya, untuk memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Syafiq Yusof ni. Sebab dia muda lagi. Tapi ini dah filem 8, filem yang ke-8 dia. Hai, kesian pula dekat Imran Sheikh. Baru first film dah kena hentam kau-kau. Tapi okay, anyhow, dia muda lagi, okay? Banyak lagi dia boleh buat. Jangan give up. Do what you have to do. I don't give a shit. Buat je, okay? In future aku harap dia tak buat lagi kesilapan yang macam ni. Dan aku pun sekarang aku dah tak rapat dah dengan mana-mana pihak daripada orang industri. Aku cuba social distancing dengan diorang. Aku lebih rapatkan dengan subscriber semua, okay? Sebab korang semua adalah punca aku berjaya sekarang, okay? Good job, thank you. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Okay, so itu, aku rasa itu saja aku punya respon. Aku just nak highlight the elephant in the room. Okay, so aku rasa itu saja untuk hari ni. Hopefully Abang Long Fadil 3 dan juga Polis Evo 3 tidak meniru mana-mana filem. Paling tidak pun tolong state yang kau meniru 100%. Janganlah sampai dah viral baru kata it's an adaptation. Sebab aku difahamkan tak apa dia ni okey kot bagi tahu. Sebelum kes viral tu dia tak ada cakap pun yang filem ni adaptasi daripada Vanishing Act apa ke kan. Tapi bila dah viral baru dia tukar dekat Wikipedia kan. So aku macam oops. Korang sendiri pun dah tahu dah benda ni memang dah viral tahun lepas kan. So aku rasa itu saja kot untuk hari ni. Stay safe, stay healthy. Teruskan bersama Zafvlog. Nanti ada banyak lagi movie review terbaru.
Syafiq Yusof, aku harap kau teruskan lagi buat filem. Jangan give up. Jangan rasa tercabar dengan adik-beradik kau. Jangan rasa down dengan kata-kata daripada ayah kau sendiri. Okay, aku faham. Aku pernah lalui apa yang kau lalui tu. Nah, malah kau je yang faham apa tentang perasaan kau kan. Okay, so aku rasa itu saja. Thank you very much for watching. So, apa pandangan you guys tentang kes yang berlaku ni? Yang korang yang masih lagi tengah banyak gila bunyi retweet dekat handphone aku ni. So, apa pandangan you guys tentang kes misteri Delilah ni? Dah hampir setahun dah. Dah jadi anniversary dah pula. Okay, so apa pandangan you guys? Tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaf Vlog akan datang. Thank you.